hadis man lam yada' qawla zur wal 'amal bihi falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'ama wa syaraba. Siapa yang tidak meninggalkan penipuan, maka Allah tak terima pahala puasa dia. Maka dia kata pemimpin-pemimpin yang menipu rakyat, kalau dia buat haji, kalau dia bersedekah, kalau dia puasa, satu pahala tak diterima. Itu benar pandangan dia lah. Maka kita kena tenang kepada penipuan. Sebab penipuan yang berdosa, tapi penipuan pemimpin kepada rakyat lebih berdosa. Dia punya masalah dan mafsadah yang lebih besar. Maka kita kena terangkan kepada kerajaan supaya tidak menjalankan dasar-dasar kezaliman. Dan perlu ada ulama-ulama, tak ada semua, tapi perlu ada orang yang menegur. Kenapa Fir'aun dinamakan Fir'aun? Sebab tak ada orang tegur. Itu asal usul fara'an, mana dia tak ada orang tegur. Jadi perlu ada teguran. Teguran yang mengikut sistemnya, demokrasi. Kemudian lapangan jihad dalam masyarakat. Apa yang kita boleh buat terhadap masyarakat kita? Itu wajib menentang golongan zalim yang melampaui batas dengan tanda disadar. Kemudian menentang kefasikan dan kerusakan akhlak. Itu tugas kita sekarang. Akhlak merangkumi kita tengok sekarang ni, anak balita dah hampir 100,000, kemudian dadah, kemudian ganja, kemudian rokok, kemudian pembuangan bayi sangat tinggi. Saya pergi hospital, salah satu hospital di Melaka, saya pergi. Bawa dia cerita macam mana seorang budak tu mengantuk, tapi mak dia tak sedar. Dia sebut pada penyakit macam busung tu. Jadi kita pergi hospital, doktor check lah. Dia dah check, dia rasa nak terkencing. Kemudian dia pergi bilik ayah. Orang kata dia tidak beranak di hospital. Kemudian dia buang bayi dia jatuh sampah. Dia takut. Bila dia pergi check balik, mak dia tengok, dia. Tapi doktor boleh tahu ini kesan beranak. Jadi bila tanya dia kata dia beranak. Mana anak? Duduk dalam sampah. Kebetulan yang kerja bahagian dia cuci bilik ayam ni, ambil plastik dah, buang jalan tu sampah luar. Adik ni yang contoh dia pegawai, tak nampak banyak. Jadi pergi ambil benda tu dah mati dah lah. Dan anak pun tersampah pula. Lepas tu Dia ikat kan, dalam tu sampah luar. Makna sebenarnya kalau dah berlaku zina, kita didik mereka jangan buang anak zina. Jaga anak itu. Sebab kesalahan tak boleh dirawat dengan kesalahan. Dan di zaman Rasulullah ada anak zina, Nabi suruh jaga, Nabi suruh nyusu. Maknanya ada di sana pencegahan ataupun rawatan, pemulihan yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Dan kita sebagai pendakwah begitu, mesti melihat lebih luas. Tak boleh kita hukum dan kesalahan ibu bapa sekarang ni, dia buang anak dia. Itu yang berlaku. Kalau kita pergi rumah kebajikan, mak ayah tak terima, itu satu benda yang haram. Macam mana dia menafikan anak pula? Dan itu cucu dia. Cuma kita kena kaji balik. Mungkin kita diberkat majlis fatwa tak ada kaji sikit mana. Memang kalau berbengkan susah nak terima, tapi segi kewajipan nafkah, itu kita kena kaji balik. Sebab sekarang ni bila kita handle kes-kes ini, orang lelaki tu cabut lagi. Satu nafkah pun tak bagi. Paling kurang dia bagi kos beranak ke, buat 3 Nabi Muhammad. Kita pergi hospital, di Perak tak tahu, di belakang Nabi Muhammad, saya tak tahu sistem sama. Buat 2, 150, buat 3, 300. Sebab dia teringat lah, dia suruh buat 3 ni, saya dulu dilengkan dalam buat 3. Nama dia kata. Jadi buat 3 ni masyarakat majmuk. Ada India di sana, ada China. Untuk saya kata saya, itulah aku rasa bila kita buat angkat ni, kita buat ni mesti mak saya tersilap ambil anak. Nak ambil anak yang mesti tersilap ambil anak India. Yang gelap. Tapi insyaAllah confirm. Untuk saya dia melawak ni, kalau nak pusing tu ni mesti hal yang cycling. Tapi bagus dia buat 3 ni jadi suruh sikit. Kita duduk dengan masyarakat majmuk. Sebab banyak pun Nabi Muhammad 3 hari Nabi Muhammad. Boleh berak dia tak tahu. Dan kumpul. Jadi makna ni kita kena melihat kepada proses. Dan bila kita pergi ibu bapa buang, tak boleh. Haram buang. Tak boleh menafikan anak itu anak dan cucu dia. Cuma perlu ada memperkasakan. Kalau ada itu buat di rumah, kita perlu memperkasakan, iaitu nafkah. Kalau tak binkan anak tu kepada laki tu pun, dia wajib nak. Sekarang ni laki tu lari.
tak boleh nak kita nak accuse dia ataupun nak bawa dia dakwah di mana. Sebab selalunya lelaki kita sebut je lah, itu bukan anak saya, mungkin dia buat yang orang. Hanya perempuan tu tangguh daripada A sampai Z. Dan lelaki tu pakai kepiah taubat. Satu dua itulah yang berlaku. Sama ada di luar atau dalam drama. Tapi tak, maksudnya tak adil di situ. Syariah ini dia punya konsep dia, kalau fiqh dia adil, tapi dalam pelaksanaan tak ada keadilan, makna tak tepat fiqh tu. Bukan dari segi teori, tetapi dari sudut pelaksanaan. Sebab itu Syariah kalau dah kita matlamat fiqh adalah keadilan. So tidak ada fiqh yang tak mampu menegakkan keadilan, kita ubah pada fiqh yang lain sehingga mentahqiq adalah. Sebab itu kita di zakat macam-macam kita buat. Satu dia punya apa, pelbagai fatwa yang ada. Di Perak ada fatwa dia khas, di negeri lain ada fatwa khas. Kenapa? Nak mentahqiq adalah. Bukan kerana faktor fiqh, tapi faktor zaman tak mereka fiqh tersebut. Situ kita faham fiqh ni satu benda yang alat untuk kita nak mentahqiq adalah. Sebab segi logik, macam mana bila berzina, lelaki tak masuk. Itu saja, tak ada apa. Dan perempuan yang tanggung semua. Itu satu benda yang perlu kita dipanggil semak. Sebab keperluan kita dalam jabatan agama adalah mentahqiq adalah. Sebab itu kita melihat fiqh dia berubah. Kalau kita melihat majlis fatwa, macam mana dia menyatakan orang yang mati dalam kapal terbang MH17 370, dia kata apa? Tidak disebut mana-mana mazhab. Sebab kalau mana-mana mazhab, dia akan sebut sama ada selepas 60 tahun, 10 atau 4 tahun, barulah kita boleh claim kita punya suami itu mati. Tapi yang dikeluarkan oleh majlis fatwa ialah apabila telah disabitkan di mahkamah, mangsa MH370 itu mati, maka dikira sebagai mati. Mana dia keluarga tu layaklah dapat harta faraid dan sebagainya. Kenapa ketika itu kita tidak sebut mazhab Syafi'i 60 tahun? Tu dia nak tunggu 60 tahun. Kalau isteri dia 60 tahun, mana 120 baru di mahkamah nak tuntut pampasan. Kerana di situ bukan masalah mazhab Syafi'i salah, tetapi nak mentahqiq adalah ketika itu tak sesuai di zaman kapal terbang dan confirm jatuh mati. Mula kita letak 60 tahun. Kemudian mazhab Maliki letak 4 tahun. Lama 4 tahun tu. Tapi alhamdulillah ijtihad yang dibuat dalam majlis fatwa itu ijtihad. Mana sebab tidak ada mazhab kata gitu. Sebab zaman dah berubah. Membuktikan mati lebih mudah di zaman sekarang daripada zaman dulu. Tak, kita tak akan tengok filem lah. Ada jatuh terbang tu 2 pulau 30 tahun misalnya tu. Itu cerita. Tapi kita ada kata dan sebagainya. Makna dia zaman sekarang dah berubah. Begitu dalam anak zina dan sebagainya, kita ada DNA yang boleh orang kata apa, lebih mudah untuk kita menghukum dan sebagainya. Itu di antara wazifah kita sebagai jabatan agama. Kita mengadilkan keadaan dalam beberapa keadaan yang bukan bergantung kepada nas, tapi pada ijtihad ulama. Kita boleh mentahqiq adalah. Begitu dalam kes-kes yang disebutkan anak zina tadi. Kemudian medan menentang perlakuan bid'ah dan kecelaruan pemikiran. Ini yang kita bahas sekarang ni. Lepas tu kita di Jakim, kita minta juga kita ada kelas kan. Tapi tak dilaksanakan lagi kelas-kelas untuk pendakwah. Sebab kita, pendakwah kita kadang-kadang tidak difahamkan dengan ilmu yang cukup. Dan kadang-kadang mereka mengeluarkan fatwa yang bercanggah, fatwa yang agak syudus. Mana dia, insyaAllah tengok macam mana. Jadi perlu ada di sana latihan daripada badan-badan agama untuk melatih pendakwa-pendakwa ini kefahaman yang sejumlah tu serasilah. Yang lain mungkin ada beza pendapat tu biasa, tapi mesti ada benda-benda yang misal zakat ini kena tersusun. Sebab zakat perak dia sistem undang. Jadi bila kita sebagai pendakwa, kita kena baca lah apa data zakat, berapa banyak diambil. Kemudian kalau zakat emas yang dipakai berapa. Sebab kalau kita cakap lain daripada pihak zakat cakap, jadi Islam. Jadi kita pendakwa kita kena baca. Sebab itu kalau ada masalah tentang zakat, kita refer kepada pejabat zakat dulu. Sebab dia telah di-enactmentkan, telah orang kata apa, telah dibahaskan dengan detail. Kalau kita sebagai pendakwa, nanti kita suruh, misal kita pada Syafi'i, kita tak bagi keluar dengan duit, betul-betul pegang berat juga.
Sedangkan satu Malaysia dah iktiraf keluar dengan duit.